Okey, baik. Teruskan kita mulakan insya-Allah. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya lanjutkan perbincangan tadabbur surah Al-Baqarah pada pagi ini, boleh tak tuan-tuan sekalian, saya nak mohon jasa baik untuk tuan-tuan sekalian komen terlebih dahulu sama ada suara saya jelas ke tidak. Okay. So mungkin dua faktor lah ataupun dua perkara yang perlu tuan-tuan sekalian berikan maklum balas. Pertama, suara jelas ke tidak. Yang kedua, audio okey, visual okey tak visual. So gambar ke ataupun tiba-tiba jadi gelap ke. So dua benda. Pertama, audio dengan visual. Okey tak tuan-tuan sekalian? Saya insya-Allah saya boleh pantau komen tuan-tuan sekalian di ruangan ni lah. Kalau tengok pada kamera saya nampak okey, cuma saya tak buka lah. Suara tu takut dia masuk dekat dalam mikrofon. Suara dengan gambar okey tak tuan-tuan sekalian? Boleh komen sikit tak supaya saya tahu status live saya pada pagi ni? Agak tak syok sendiri lah. Takut sembang tapi tak tahu kan tuan-tuan sekalian. Okey tak okey. Okey, terima kasih pada Puan Liza Liz. Terima kasih, jelas Alhamdulillah. Marwan Wan, jelas Alhamdulillah. Kembara usia senja, Alhamdulillah okey semua. So far dah 3 orang kata okey tu, saya consider okey lah kot. Irham Hakimi, MH. Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Irham gitu. Okey, Irham. Okey, jelas Ustaz. Okey. Arif Syabul pun kata suara jelas. Okey, ramai kata jelas. So saya consider Alhamdulillah jelas aku. Okey, baik tuan-puan sekalian. Sebelum kita lanjutkan juga, boleh tak tuan-puan sekalian, kita sekadar nak ramaikan dulu. Nak meraihkan juga semua yang ada pada pagi ni. Boleh tak tuan-puan sekalian komen, tuan-puan sekalian berasal daripada mana? Menonton daripada mana ni pagi ni? Okey, sekadar nak bersembang lah tuan-puan sekalian, pagi-pagi ni saya seorang-seorang je kan. Jadi nak wujudkan rupa ada orang bersama dengan saya pada pagi ni. Tuan-puan sekalian semua daripada mana pada pagi ni yang bersama-sama dalam sesi live pada pagi ni? Tuan-puan sekalian daripada mana? Oh, ada Puan Adwiyah Long, jelas Ustaz daripada Tangkak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Adwiyah daripada Tangkak. Yang lain daripada mana tuan-puan sekalian? Sekadar nak tahulah tuan-puan sekalian pada pagi ni kan, walaupun kita berjauhan di tempat yang berbeza-beza di rumah masing-masing, barangkali kita sekarang nak tahulah daripada mana pendengar-pendengar kita ni. Okey, Felda Ijo selama Perak, terima kasih. Kembara usia senja. Puan Azizah daripada Rawang. Oh, Nilai dekat je dengan rumah saya ni. Kan, Nur Fatihah Zakaria, Nilai. Kajang pun ada juga. Saya ni duduk Bangi tapi alamat kalau tengok dekat rumah tu dia tulis Kajang juga. So kita dekat-dekat lah tu Puan Liza tu ya. Nasriah daripada Syah Alam, Nasriah Yaakob, Marwan Sungai Petani Kedah. Okey, terima kasih. Oh, juga daripada ada Singapura. Singapura pun ada. Sepah Bangalalan daripada Gombak pun ada. Baik, Sekincang Selangor. Okey, baik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan sekalian yang sudi join live pada pagi ni. Okey, tuan-puan sekalian, saya rasa kuat nak mulakan kembali tadabbur surah Al-Baqarah disebabkan rupa-rupanya bukan di samping sebab saya rasa saya nak berkongsi semata-mata, tidak, tetapi semangat belajar tuan-puan sekalian yang menyebabkan saya rasa saya kena juga peruntukkan sedikit masa untuk berkongsi tuan-puan sekalian tentang apa yang saya sempat baca lah daripada surah Al-Baqarah. Teman-teman, surah Al-Baqarah ni tuan-puan sekalian ialah surah yang awal kita baca dalam Al-Quran. Tapi surah ini jugalah yang seolah-olah macam trauma orang nak dekati kan? Orang trauma nak dekati. Sebab dia surah yang paling panjang dalam Al-Quran, 286 ayat panjang. Lalu ada orang yang setrauma, dia rasa macam Ustaz, kita tadabbur surah ringkah-ringkah je lah, surah Al-Asr ke, surah Al-Kautsar ke, surah Al-Ikhlas ke, kan? Jadi bila sebut surah Al-Baqarah yang mengandungi 286 ayat, jadi orang jadi trauma, jadi rasa macam rasa betul ke nak tadabbur 286 ayat ni. So alhamdulillah tuan-puan sekalian, dah bertahun kita membincangkan surah Al-Baqarah, kita dah sampai pada ayat 115. Ini kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So lebih kurang kita sudah menghampiri separuh perbincangan kita pada surah Al-Baqarah. Maka mudah-mudahan tuan-puan sekalian doakan saya diberikan kesihatan dan juga doakan kita semua supaya kita sentiasa bersemangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita dapat tamatkanlah seri perbincangan surah Al-Baqarah yang telah kita mulakan sebelum ini. Baik, tanpa buang masa tuan-puan sekalian,
53 minit yang berbaki ini, bermaksud saya punya kuliah pada pagi ini 1 jam saja tuan-puan sekalian saya peruntukkan. So berbaki 53 minit ini tuan-puan sekalian saya akan menyambung perbincangan kita pada ayat 115. Okey. Kalau tuan-puan sekalian ada mushaf, saya sangat cadangkan tuan-puan sekalian boleh buka mushaf supaya kita boleh tahu apa yang kita bincang pada pagi ini. Boleh tengok ayat yang kita bincang pada pagi ini. Kalau tak ada tak apa tuan-puan sekalian, saya akan share screen. So mungkin tuan-puan sekalian memang suka tengok skrin. Jadi tuan-puan sekalian saya akan share skrin insya-Allah. Okey. Saya besarkan sikit supaya tuan-puan sekalian boleh nampaklah. Okey. Kita nak bincang pada ayat 215. Besar tak? Kena besar lagi. Okay, kita besar lagilah. Okey, baik tuan-puan sekalian, ayo kita mulakan pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca terlebih dahulu isti'adzah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, bagaimana ayat 115 ni berbunyi tuan-puan sekalian? Walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. So dalam ayat 115 ni tuan-puan sekalian, kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita. Okey, saya baca terjemahan dulu supaya kita dapat tahu apa yang kita, at least sedikit terjemahanlah, sikit sesipan terhadap apa yang kita baca ni. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dalam kurnia dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui. Baik, tuan-puan sekalian, saya suka mulakan, kalau tuan-puan sekalian perasan pada siri tadabbur surah Al-Baqarah sebelum ni, saya tak akan miss untuk nak mempertemukan apa kaitan dengan ayat sebelum ni. Kan, kalau kita nak bincang ayat 115 terus tanpa kita tahu apa konteks yang dibawa pada ayat sebelum, dia jadi macam agak janggal. So kita kena nampakkan terlebih dahulu apa perkaitan dengan ayat sebelum. Ini antara i'jazul Quran. Setiap ayat itu dia akan sentiasa berhubung di antara satu sama lain. Okay? Dia mesti akan ada pembayang-pembayang yang dibawa pada ayat sebelum bincang pada ayat yang kita nak bincang pada hari. So basically tuan-puan sekalian, pada ayat sebelum iaitu ayat 114, kita akan nampaklah kenapa tiba-tiba Allah sebut Allah memiliki timur dan barat tu. Okay? Sebab ayat 114 tuan-puan sekalian cerita tentang ada orang yang sangat zalim. Bahkan Allah kata siapakah yang lebih zalim, seolah-olah ini adalah satu hint, satu isyarat daripada Allah, sesuatu perkara yang sangat zalim di mata Allah. Bahkan dikata paling zalim, tak ada benda yang lebih zalim daripada ini. Sebab itu soalan dalam ayat 114 ini didatangkan dalam bentuk soalan. Wa man azlamu mimman. So siapakah yang paling zalim, melainkan orang itu mana'a masajidallah. Dia menghalang ataupun menyekat orang lain daripada memasuki masjid ataupun menggunakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 114 ada cerita pasal ada orang yang sangat zalim menghalang orang-orang yang beriman untuk bersujud di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan ada juga dalam ayat 114 ni juga menggambarkan kepada kita ada orang yang menyalahgunakan masjid. Dia menghalang orang bukan sekadar untuk sujud dekat dalam rumah Allah, tapi dia juga menghalang manusia untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak katanya ayat 114 ni tuan-puan sekalian, saya ringkaskan cerita sebab saya tak nak tadabbur panjang-panjang, sebab boleh tengok pada siri sebelum ini. So ringkasnya ayat 114 ni cerita pasal ada manusia yang beriman kepada Allah dihalang masuk masjid. Disebabkan barangkali ada orang yang mengawal selia masjid pada waktu itu, yang memimpin tempat pada waktu itu, menghalang orang-orang untuk masuk ke dalam masjid. So dalam banyak keadaan lah tuan-puan sekalian menghalang masuk masjid ni. Dari sudut fizikalnya memang dia tak bagi masuk langsung. Tapi yang lebih besar tuan-puan sekalian bukanlah semata-mata masuk masjid tu. Tapi halangan yang lagi besar dekat dalam masjid itu adalah ayyudhkaru fiha ismu. Mereka juga dilarang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk nak berzikir nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Menghalang orang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila perkara ini berlaku tuan-puan sekalian, rumah Allah pun tak boleh masuk, nak ingat Allah pun dihalang, maka Allah pun datangkanlah ayat ke-115 ni. Sebab Allah nak bagi tahu rahmat sebagai orang Muslim, sebagai orang yang memeluk agama Islam, dia tidak sama seperti agama-agama lain. Agama Islam, walaupun tempat rumah ibadat kita ni disekat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tak kira lah sama ada orang itu adalah orang Islam sendiri ataupun orang yang bukan Islam,
Maka Allah nak bagi tahu hebatnya agama Allah, hebat dan uniknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beribadah kepada Allah tidak semestinya kita berada di rumah ibadat. Sebab dalam keadaan ayat 114 bagi tahu kat kita ada orang disekat masuk dalam masjid Allah. Allah kata tak usah bimbang. Sebab agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bila mana Allah minta kita sembah dia, kita tidak semestinya dan tidak wajib, tidak menjadi tidak menjadi syarat sah bagi ibadat kita. Kalau kita nak buat benda tu kena kat rumah ibadat. Melainkan ada ibadat-ibadat tertentulah yang wajib kita kerjakan dekat rumah ibadat tu. Kan? Tapi nak kata tuan-puan sekalian, ini gambaran rahmat Islam datang kepada manusia, dia memudahkan kita untuk beribadat kepada Allah. So bila mana kita disekat nak masuk dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata walillahil masyriq wal maghrib. Dah nampak dah berkaitan dengan ayat 115 dengan 114 sebelum ni. Sebab tu Allah kata dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. So tak usah duk kalut sangat bila mana disekat masuk rumah Allah. Allah kata kamu beribadatlah kat mana-mana sekalipun, Allah ada di situ. Gitu. Sebab kalau tengok agama lain tuan-puan sekalian, mereka punya konsep penyembahan, kalau mereka nak sembah Tuhan mereka, so sebenarnya tak tepat kita katakan Tuhan mereka tu. Ada yang mengatakan ini adalah satu bentuk, orang kata satu sebutan yang agak salah. Saya minta maaf tuan-puan sekalian, saya sepatutnya sebut begitu. Mereka nak menyembah idea-idea mereka, dia bukan Tuhan. Kita tak boleh kata Tuhan. Sebab bila kita kata mereka menyembah Tuhan mereka, seolah-olah kita memperakui wujudnya Tuhan lain tu. Kan? So kita kena yakin hanya satu-satunya Tuhan yang wujud kat muka bumi ni adalah, yang wujud kat dunia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dua. Sebab itu syahadah kita, la ilaha illallah. So tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. So Tuhan ada satu sahaja. So sebab itu kalau kita tengok dakwah lelaki hujung kota kan tuan-puan sekalian, dia punya dialog waktu nak ajak orang-orang tuan-puan sekalian yang pada waktu itu menolak dakwah 3 orang Rasul dalam surah Yasin itu. So bila mana dia orang tolak tu, kan ada datang lelaki hujung kota. Bila mana 3 orang Rasul tu didustakan oleh penduduk kaum Ashabal Qaryah, datang lelaki hujung kota kan, dia kata, kalau kita tengok dialog dia starting daripada ayat 21 ke 20 tuan-puan sekalian, kita akan nampak dia kata Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Dia langsung tak kata Tuhan kamu. So dia memberikan gambaran Tuhanku dan Tuhanmu tu adalah sama. So lelaki hujung kota sendiri tidak mengiktiraf bahawasanya wujud Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So wajar kita katakan mereka itu menyembah idea mereka masing-masing. Hakikatnya walau apa macam awal apa agama sekalipun tuan-puan sekalian mereka menganuti, Tuhan mereka dengan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nak datangkan konteks agama lain, sebab agama tu melibatkan cara hidup kan. So mereka ada idea tersendiri dalam beragama. So mereka tuan-puan sekalian, kalau agama selain agama Islam, mereka menyembah idea mereka dengan dia wajibkan diri mereka untuk menyembah dia punya idea tu dekat tempat ibadat yang tempat ibadat yang khusus. Kalau tak pergi ke kuil tak boleh. Kan? Ada ibadat tu memang dia kena buat dekat tempat tu. So nak katanya datang agama Allah, agama Islam ni dia menggambarkan rahmat sekalian alam. Kita boleh menyembah Allah di mana-mana sahaja. Dan yang menarik ni tuan-puan sekalian, bila Allah kata Allah jualah, kalau ikutkan dalam ayat ni, walillahil masyriq wal maghrib. Allah nak bagi tahu sebenarnya yang Allah tu ada dekat mana-mana. Tapi kenapa dalam banyak-banyak cara untuk Allah present yang Allah tu ada kat mana-mana dan kita dibenarkan untuk beribadah, kenapa Allah pilih 2 perkara ini untuk nak menggambarkan Allah tu berada kat setiap sudut dekat pelosok kat muka bumi ni? Dan Allah pilih 2 perkara ini, iaitu al-masyriq wal maghrib. Allah pilih apa benda? Timur dan barat. Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Jadi persoalan yang timbul bila kita tadabbur ayat 115 ni tuan-puan sekalian adalah, adakah Allah semata-mata memiliki timur dan barat? Sedangkan dalam kompas kita semua tahu bukan sekadar ada timur dan barat semata-mata. Di sana ada juga utara dan selatan. Kan? So kita tahu ada 4 arah kan? Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Supposedly kalau Allah nak bagi tahu Allah ni ada kat mana-mana, maka patutnya Allah kena mention lah 4 arah ni. Walillahil masyriq wal maghrib kan? Patut tambah lagi wal jarab, nak sebutkan ada utara, ada selatan. Jadi boleh je Allah Subhanahu Wa Taala datangkan semua arah itu dekat dalam ayat ini.
Tapi kenapa dua arah ini saja yang Allah mention, dan kenapa dua arah ini juga menggambarkan Allah itu berada di seluruh pelosok bumi? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, untuk dua arah ini adalah dua arah yang di mana terbit dan tenggelamnya matahari. Terbit dan terbenamnya matahari. Perasan tak? Al-Masyriq, timur. Timur itu adalah tempat terbit matahari. Al-Maghrib, barat. Barat adalah tempat terbenam matahari. Cuma bila berlaku kiamat ni tuan-puan sekalian, antara tanda besar berlaku kiamat ni adalah bila mana matahari ni tak terbit daripada timur. Dia terbit daripada barat. So nak katanya Al-Masyriq wal Maghrib, timur dan barat ini adalah tempat yang sangat sinonim dengan matahari. Terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Terbitnya di timur, terbenamnya di barat. So cerita pasal matahari. Dan bukankah tuan-puan sekalian, bila mana kita hidup kat muka bumi ni, kita sangat-sangat memerlukan indikator daripada matahari. So bila mana nak tahu siang tak siang, maka kita tengok ada tak matahari tengah terbit dekat atas sana, menerangi alam pada waktu itu. Kan? So bila mana ada matahari tuan-puan sekalian, kita tahu dah, oh siang. Kita pun dipermudahkan urusan nak buat kerja. Kan? Kita dipermudahkan urusan buat kerja. So janganlah difahami ayat 115 ni tuan-puan sekalian, bila sebut Al-Masyriq wal Maghrib, maksudnya saya ni kalau nak sembah Allah kena cari timur, kena cari barat saja. Tak. Maka kesian dekat orang utara, kan tuan-puan sekalian, kesian dekat orang yang dekat selatan. Tidak. Maksudnya adalah Allah kata Allah berada dekat semua pelosok. Di saat kita dipermudahkan untuk bekerja siang hari, matahari ada, ketahuilah matahari itu terbit daripada mana? Daripada timur. So walaupun matahari terbit daripada timur, matahari itu bukan sekadar menerangi timur semata-mata, tapi matahari itu yang besar itu menerangi utara, selatan dan juga barat. Waktu dia terbit dekat timur. Itu kuasa Allah. So selagi mana kita dipayungi ataupun kita disinari oleh cahaya matahari, di situlah tempat kita boleh beribadat kepada Allah. Di mana sahaja kita mendapat cahaya matahari, menerima cahaya matahari, di situlah tempat kita boleh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga waktu matahari sudah tidak ada, waktu dia terbenam. Maksudnya di saat kita diterangi dengan cahaya matahari dan kita tidak diterangi cahaya matahari, kedua-dua keadaan ini kita boleh menyembah Allah di mana-mana sahaja. Dan berbicara tuan-puan sekalian tentang matahari terbit daripada timur ni, tempat yang terkena matahari, maka kita kena beribadat kepada Allah. Ianya juga sangat sinonim dengan kisah Dzulqarnain. Pada tuan-puan sekalian kan baca suratul Kahfi, kita ada baca babak mengenai Dzulqarnain. Kan checkpoint kedua, Dzulqarnain pergi selepas dia pergi dekat tempat yang paling barat sekali, maka dia pergi dekat checkpoint kedua, tempat yang paling timur sekali. Kan? Checkpoint kedua tu tuan-puan sekalian disebutkan, bila matahari terbit tuan-puan sekalian, maka semua orang terkena cahaya matahari. Semua terkena cahaya matahari. Kesilap saya tuan-puan sekalian. So timur, nak katanya timur ni tuan-puan sekalian. So bila kata tempat yang paling timur, maka semua orang terkena dengan cahaya matahari. Betul Puan Mahanum, negeri Jepun dikenali sebagai negeri matahari terbit. Kan? Nak kata tuan-puan sekalian, bila terkena semua cahaya matahari itu, maka diperintahkan Dzulqarnain. Dzulqarnain buat apa? Bila dapat tahu tempat itu terkena cahaya matahari, dekat tempat paling timur ni, tempat terkena cahaya matahari. Mission utama Dzulqarnain sampai ke tempat tu adalah mengajak orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam suratul Kahfi, checkpoint kedua yang Dzulqarnain berhenti tu ceritanya sangat ringkas, kita tak nampak macam sepanjang cerita checkpoint yang pertama, tapi bila kata ada kadzalika, seperti sama saja dengan apa yang berlaku sebelum ni, maka fahamlah kita apa yang dilakukan sewaktu checkpoint pertama Dzulqarnain berhenti dengan apa yang berlaku dekat checkpoint kedua adalah totally the same. Dia melakukan perkara yang sama. Allah minta Dzulqarnain untuk melakukan sesuatu keputusan. Kalau dia tidak mahu beriman kepada Allah, kau boleh seksa mereka ataupun kau boleh datangkan azab kepada mereka. Tapi Dzulqarnain memilih untuk memberikan pendidikan instead of memberikan hukuman. Dan pendidikan apakah yang diseru oleh Dzulqarnain pada waktu itu? Pendidikan yang tidak lain tidak bukan tuan-puan sekalian, dia menyeru untuk semua orang. Yang dikatakan dekat checkpoint kedua tu, asal kamu terkena sahaja cahaya matahari, kau wajib menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. So nak katanya tuan-puan sekalian, inilah antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita boleh beribadah kepada Allah di mana sahaja tempat yang kita berada. Selagi mana kita kena cahaya matahari,
Selagi mana kita ni tak kena cahaya matahari sekalipun, bila mana matahari dia terbenam, kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila mana Allah kata walillahil masyriq wal maghrib, disambung dengan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka ke mana saja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak semestinya berada kat tempat ibadat. Bukan kat masjid je kita kena solat tuan-puan sekalian. Kat rumah kita boleh solat. Kat mana-mana pun kita boleh solat. Cuma tuan-puan sekalian kena fahamlah. Bila kata dalam ayat ni, Ustaz, adakah bermaksud saya boleh menghadap kat mana-mana saja? Yang penting saya punya hati sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebolehnya tuan-puan sekalian kita diwajibkan, sebab antara syarat sah salat kita adalah, kalau kita kata ibadat dalam konteks salat, syarat sah ibadat kita adalah kita menghadap kiblat. Maka kita kena usahakan kok mana pun kena cari kiblat tu tuan-puan sekalian. Tapi ada orang barangkali tuan-puan sekalian di malam hari yang mungkin dia tidak ada sumber cahaya, mungkin barangkali dekat dalam gelap gelitanya gua sampai dia hilang sumber cahaya, dia tak boleh nak nampak apa-apa pun tuan-puan sekalian, maka dibolehkan untuk dia menghadap ke mana sahaja yang dia boleh sembah Allah pada waktu itu. Yang penting dia punya hatinya dia bersandarkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ni nampak celek, kita tahu macam mana nak tentukan arah kiblat, kita kena cari arah kiblat lah tuan-puan sekalian. Sama juga dalam keadaan orang yang sakit, kan, orang yang sakit. Tapi sekarang tuan-puan sekalian, alhamdulillah dekat pihak hospital sekarang ni memang disediakan, dia akan maklumkan kepada pesakit-pesakit hospital mana arah kiblat. Kadang-kadang dia boleh adjust lagi katil supaya ada hamba Allah yang tengah sakit tu nak solat, dia akan menghadap kiblat. Dia akan menghadap kiblat tu. Okay. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, kalau kita dikekang ataupun kita mengalami kekangan yang sangat tak boleh kita nak cari kiblat, maka dibenarkanlah kita nak beribadat, nak arahkan kita punya kiblat tu ke mana-mana. Cuma nak katanya kita punya hati kena menyandarkan bahawa saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah benda lain. Okay. Dan ini juga antara keunikan tuan-puan sekalian berkenaan dengan Islam ni, kita tidak memerlukan, orang kata apa tuan-puan sekalian, berhala. Tidak memerlukan satu objek-objek tertentu untuk nak beribadah kepada Allah. Kalau tengok agama lain tuan-puan sekalian, mereka memerlukan satu objek fizikal yang mereka mengangkat kemuliaan objek fizikal tu untuk melakukan penyembahan. Tetapi kita manusia, kita tidak memerlukan apa-apa objek fizikal untuk kita menyembah. Ada orang kata, Ustaz, tu kita menyembah Kaabah waktu kita pergi Mekah tu. Tuan-puan sekalian, kita tidak menyembah Kaabah. Kaabah itu adalah simbolik syiar yang kita sedang menghadap kiblat. Kita tidak menyembah Kaabah. Ada pula agama lain mendakwa tu kita sembah Hajarul Aswad tu sebab ada orang tengah menghadap Hajarul Aswad. Tidak, kita tidak menyembah batu. Itu adalah simbolik syiar sahaja. Kan? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak jawab orang yang duduk kat Malaysia yang tidak betul-betul dah berada kat depan kiblat? Maka kita ni tuan-puan sekalian menyembah bukan kepada fizikal, tapi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. So nak kata tuan-puan sekalian, dalam ayat ni menggambarkan inilah agama Allah yang memudahkan manusia dalam melakukan ibadat. Okay? Dan Allah menghalalkan kita mentauhidkan hanya senya dia sahaja. Hanya senya dia saja yang kita layak untuk sembah, yang kita kena sembah. Begitulah gambarannya tuan-puan sekalian. Maksudnya tuan-puan sekalian, sebab itulah ayat ni sebenarnya dia adalah teaser. Kita akan berjumpa dengan ada banyak bentuk-bentuk kesyirikan berlaku, khususnya daripada kisah Bani Israel yang pernah kita baca ataupun yang pernah kita dengar sebelum ni, yang mana Bani Israel ni tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Musa dipertanggungjawabkan ataupun diamanahkan oleh Allah untuk nak dapatkan kitab Taurat 40 hari 40 malam, kan masa Nabi Musa nak tinggalkan kaumnya Bani Israel tu kan dia amanahkan kepada Nabi Harun untuk jaga. Tapi apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Yang berlaku adalah adanya seorang figurah ataupun seorang daripada Bani Israel ni yang namanya Samiri. Samiri ni tuan-puan sekalian, waktu ketiadaan Nabi Musa sepanjang pergi ambil Taurat tu, dia telah meracun fikiran-fikiran Bani Israel pada waktu itu untuk menyembah anak patung lembu. Okay, anak patung lembu. Sebab apa? Sebab waktu itu kan tuan-puan sekalian, bila mana ditenggelamkan Firaun ni, adalah peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan Firaun pada waktu itu, yang dikatakan emas-emas. Maka apa yang dilakukan pada waktu itu adalah dia cairkan emas pada waktu itu dan dia bentuk sehingga menjadi anak patung lembu. Anak patung lembu.
Dan tuan-puan sekalian, kenapa muncul idea daripada Samiri ni untuk nak membuat anak patung lembu? Sebab was dia tu berpindah ataupun dia merentas Laut Merah itu sampai dekat Palestin. Bila sampai dekat Palestin, dia jumpa ada orang yang menyembah berhala. Ada orang yang menyembah berhala. Dan dia pernah minta tuan-puan sekalian pada waktu itu kepada Nabi Musa, boleh tak kau datangkan kepada kami berhala-berhala yang sama seperti mana mereka sembah? Gitu. So sampai tahap tu, punyalah degil, punyalah sangat dahsyat mereka punya, orang kata apa, keterukan ni tuan-puan sekalian. Mereka tu baru sahaja diselamatkan oleh Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat dia, nak sembah aku ni tak perlukan berhala pun. Kan? Kau sendiri tahu ada kuasa yang telah menjaga Nabi Musa, dan itulah kuasa yang kita kena sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kau main dekat Palestin, kamu nampak ada orang sembah berhala, kau boleh minta pada waktu itu untuk datangkan berhala sejibit dengan mereka. Ada tak seruan-seruan Nabi Musa sebelum ini yang kita ni digalakkan, Bani Israel disuruh untuk menyembah berhala? Tak yakinkah lagi kamu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa saat kamu diselamatkan di Laut Merah? Nak katanya tuan-puan sekalian, ada orang walaupun telah ditunjukkan keajaiban yang sangat dahsyat bahawasanya Allah itu Maha Berkuasa, Allah lah Tuhan yang berhak disembah, masih ada lagi orang-orang yang mahukan perkara-perkara yang pelik dalam beragama. Tak usah pelik tuan-puan sekalian pada hari ini, walaupun mereka mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti terlalu banyak kepada mereka untuk nak bagi tahu dekat mereka bahawasanya Allah tu Tuhan yang satu, tapi ada manusia yang masih lagi degil untuk nak mencari Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So nak katanya ayat ini dia macam seolah-olah menjelaskan apa yang berlaku kepada Bani Israel, khususnya bila mana Samiri memberikan idea untuk menyembah anak patung lembu. Dan boleh tuan-puan sekalian pada waktu itu orang percaya kepada dakwaan ataupun dakyahan Samiri bila mana dia telah bentukkan anak patung Samiri itu. Kebetulan teknologi pada waktu itu, sebab bila mana dia nak bentuk anak patung lembu, mestilah nak kena jadi macam lembu betul. So lembu tu dia ada hidung, dia ada lubang-lubang yang tertentu supaya nampaklah real seperti mana lembu. Dan kebetulan tuan-puan sekalian, kan dia nak nampakkan bahawa seolah-olah macam anak patung lembu tu adalah satu objek penyembahan yang boleh merespon segala hajat-hajat kita. Kebetulan bila dia dah siap untuk membentuk anak patung lembu tu, ada angin lalu. Ada angin bertiupan yang sangat kuat tuan-puan sekalian. Terkena kepada anak patung lembu tu disebabkan ada lubang-lubang tertentu yang telah dia buat sewaktu dia membentuk anak patung lembu tu, maka tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Dan boleh pada waktu itu digunakan hujah kepada Bani Israel Samiri lah pada waktu itu. Dia kata apa? Tengok tu, Tuhan kita. Dia kata pada waktu itulah, Tuhan kita boleh bercakap. Tu ada bunyi tu. Dakwaan-dakwaan sebegitu tuan-puan sekalian pada waktu itu sangat menggoyahkan Bani Israel. Dia boleh percaya anak patung itu adalah Tuhan. Begitulah tuan-puan sekalian. Sampai bila mana Nabi Musa turun lepas bawa Taurat, dapat ambil Taurat tuan-puan sekalian, dia datangkan logik. Cuba kau minta apa-apa. Kalau kau mendatangkan kemudaratan kepada dia pun, dia tak boleh nak pertahankan diri dia sendiri. So baru masa itulah baru nampak logik. Kenapa aku duk sembah anak patung lembu tu? Lebih kurang macam itulah tuan-puan sekalian. Nak katanya Allah menyediakan ruang, platform untuk kita beribadah kepada dia tak susah. Tapi ada manusia yang menyukarkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena ada objek penyembahan lah. Kan ada setengah-setengah agama tu yang tuan-puan sekalian pun maklum, kadang-kadang kena sampai beli ada satu, apa benda tu? Saya nak kata apa? Tokong kecil kan? Kan, kalau tak ada benda tu dia tak boleh melakukan penyembahan tuan-puan sekalian. Kan, dia seolah-olah membeli tokong kecil warna merah, lepas tu nak kena beli some budget yang sangat besar, nak kena beli colok dan sebagainya. Kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita kena matahari, kita tak terkena matahari sekalipun, di mana lokasi kita berada, hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapkan wajah kita kepada Allah. Okay, fathamma wajhullah. Okay, patut dia kata hadapkan, arahkan diri kamu kepada, kalau ikutkan fathamma ni maksudnya kita arahkan diri kita wajhullah, kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-puan sekalian ada dua tafsiran lah. Kalau kita nak ambil salaf, pendekatan orang salaf ni, maka dia tidak takwilkanlah wajhullah tu. Maksudnya bila dah Allah sebut wajah Allah, maka wajah Allah lah yang dimaksudkan. Cuma keyakinan kita adalah wajah Allah tu tak samalah dengan wajah makhluk. Wajah Khalik tak sama dengan wajah makhluk.
Wajah pencipta tak samalah dengan wajah pencipta. Wajah pencipta tak samalah dengan wajah yang diciptakan, wajah makhluk yang diciptakan. Maka kalau kita nak ambil pendekatan salaf, tak takwil lah. Kita tidak mendatangkanlah tafsiran takwilan bagi wajhullah. Tapi kalau kita mengambil pendekatan khalaf, iaitu mentakwilkan apakah itu wajah Allah, maka wajah Allah itu merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajhullah tu maksudnya kekuasaan Allah dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kekuasaan dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bagi contoh kenapa wajah ini adalah simbolik kepada kekuasaan ataupun simbolik kepada kesucian. Tuan-puan sekalian perasan tak? Ini contoh nak bagi Muna faham kenapa dalam banyak-banyak elemen anggota badan Allah boleh kata fasamma yadullah, hadapkan kepada tangan Allah sebagai contoh. Sebab ada ayat lain yang Allah kata yadullah, tangan-tangan Allah kan. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa Allah memilih anggota? Tapi tuan-puan sekalian jangan faham Allah itu beranggota seperti mana anggota kita. Itu jangan fikir macam tu. Sebab pastinya khalik dan makhluk adalah totally different. Totally different. Okay? Cuma kalau kita nak mentakwilkan, saya sekarang ni nak jelaskan, tuan-puan sekalian jangan salah faham, kena dengar betul-betul. Yang sekarang ni saya nak kongsikan pada tuan-puan sekalian adalah kenapa wajah itu menjadi perkara yang signifikan dalam ayat ni. Kenapa tidak menggunakan anggota-anggota lain? Kenapa wajah? Sebab tuan-puan sekalian, wajah tu, saya kata tadi simbolik kekuatan dan kesucian. Baik, saya datangkan contoh. Tuan-puan sekalian biasa tak pergi dekat tempat-tempat rasmi, yang mungkin tempat-tempat yang mungkin barangkali ada urusan formal dekat situ. Biasanya kalau tuan-puan sekalian pergi dekat tempat tu, contoh dekat pejabat, apa-apalah kerajaan ke tuan-puan sekalian, tak kira apa ya, tempat-tempat yang formal lah bagi saya. Contoh macam kita pergi kat TNB ke, kita pergi kat mana-mana dekat pejabat-pejabat kerajaan ke, pejabat-pejabat kat swasta sekalipun tuan-puan sekalian, bila kita pergi dekat kawasan pejabat tu, perasan tak dia ada letakkan gambar-gambar orang-orang yang berkuasa dekat negara. So ada gambar raja, ada gambar siapa perdana menteri. Apa tujuan tu? Dan tuan-puan sekalian, pada waktu itu benda yang paling utama dipaparkan adalah apa? Bukannya tulisan dia tu seorang Perdana Menteri, tapi benda yang menjadi keutamaan pada gambar itu adalah gambar apa? Gambar orang tu, wajahnya dikeluarkan. So bila kita nampak wajah dia, oh kita tahu dah ini Perdana Menteri. Dia orang yang ada kuasa dekat Malaysia. Tengok gambar raja, oh ini raja yang di Pertuan Agong. Kita tengok wajah dia saja kita nampak, oh dia ada kuasa. Dan bila mana dipaparkan wajah sebegitu, itu tanda kita mensucikan dia. Lebih kurang macam itulah. Tapi untuk manusia tak berlaku lah begitu. Kan tidaklah berlaku begitu. Tapi nak katanya itulah gambaran maksud wajah. Peranan wajah menggambarkan kekuasaan dan menggambarkan kesucian. Kita takkan gantung gambar. Kita memang kalau ikutkan tak digalakkan pun gantung gambar yang tuan-puan sekalian. Tapi saya nak gambarkan contoh sahaja. Jangan salah faham saya menyuruh untuk anda gantung gambar kat rumah pula. Tidak. Tapi saya tuan-puan sekalian nak bagi tahu tentang kenapa wajah tu signifikan. So gambaran wajah tu bermaksud kita sedang hormat kepada kekuasaan Allah. So orang kata sebab mungkin barangkali formality yang perlu ada dekat syarikat tersebut. Kita nak kena gantungkan hebat macam mana pun keputusan syarikat, tapi kita ada the most authorized person yang boleh meletakkan segala bentuk keputusan dekat kita punya pejabat ni sebagai contoh. So sebab tu letak gambar raja, gambar apa? Gambar pemimpin negara. So nak katanya tuan-puan sekalian, itulah yang saya nak bagi contoh. Kita nak bagi contoh kepada kepada apa yang kita bincangkan pada saat ini. Okay, tuan-puan sekalian, saya nak tanya, saya punya tu okey ke? Live still okey ke? Sebab tiba-tiba dekat Zoom tu, takut saya tak tahu, saya kena tengok Facebook. Live jangan kan? Sebab saya takut dia berhenti, sebab dia keluar dia kata has been signed out. Kenapa tiba-tiba sign out? So far okey ke? Saya harapkan tak ada terberhenti live. Kalau ada terberhenti boleh komen tuan-puan sekalian. Okey, baik, sambung. So nak katanya tuan-puan sekalian, itu yang dimaksudkan dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, wajah ni adalah benda yang pertama kan yang kita tengok pada satu kalau kata manusia. Wajah ni adalah benda yang pertama. Benda yang pertama kita akan tengok pada manusia. Sebab bila kita tengok, oh dia tu, tapi sekarang ni susahlah sebab ada face mask, tak tahu siapa di sebalik face mask tu. Kan? So wajah ni adalah benda pertama. So benda pertama yang kita akan menyebabkan kita ni akan selesa atau tidak dengan dia. So bila tengok muka orang tu, kita akan kata, oh dia. So kita akan jadi selesa. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak perlu nak takwilkan lebih-lebih tuan-puan sekalian, ini adalah benda yang menjadi rahsia Allah.
Tapi yang pastinya keyakinan kita bila Allah sebut wajah Allah itu, wajah Allah tak akan pernah sama dengan wajah makhluk. Itu kita pegang macam tu lah. Tak usah nak bahas panjang. Nak fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan sekalian, pas sudah tak habis. So kita pergi pada apa yang kita boleh takwilkan saja, benda yang kita boleh faham sahaja. Yang penting tuan-tuan sekalian, idea dekat dalam ayat ni adalah kita menghalakan penyembahan tu bulat kepada Allah. Bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bukti kenapa kita boleh menyembah Allah di mana saja, sebab Allah kata innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. So nak katanya tuan-tuan sekalian, kenapa boleh berlaku sedemikian rupa kita boleh menyembah Allah di mana-mana saja, sebab rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah tu luas. Maksudnya tidaklah bermaksud rahmat Allah tu hanya berada dekat tempat-tempat tertentu sahaja. Seperti mana ada orang menyangkakan kalau nak beribadah dekat situ je, seolah-olah macam rahmat tu ada dekat situ sahaja. Tak. Rahmat Allah tu luas. Kat mana-mana kita boleh mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil tempat sampai sebesar-besar tempat kita boleh dapat rahmat Allah. Dan cuba tengok. Wasi' ni kita faham lah, sebab tadi cerita pasal luasnya bumi Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Maka bila Allah kata gambaran sebelum ayat tadi tu, sebelum ayat wasi'un alim tu adalah walillahil masyriq wal maghrib, keluasan bumi, keluasan dunia, maka cantiklah penutup ayat tu wasi', iaitu luas. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan wasi'un dengan alimun? Allah gandingkan maha luasnya Allah dengan maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa gandingan itu mesti wasi'un alim? Kenapa tidak meletakkan nama lain untuk digandingkan dengan wasi'? So wasi' tu kita nampak dah, dia punya perkaitan tu okey. Cantik. Kita nampak sebab cerita sebelum tu cerita pasal bumi Allah yang sangat luas. Tapi apa kaitan alim dalam konteks perbincangan kita tadi tuan-puan sekalian? Okey, baik. Ada dua tafsiran kat sini. Kenapa alim sangat signifikan nak digandingkan dengan wasi'? Wasi' kita dah bincang tadi dah. Kaitannya adalah bumi Allah luas, maka Allah punya rahmat luas. Tapi bab mengetahui ni apa kaitannya? Yang pertama tuan-puan sekalian, kita boleh faham kenapa Allah menggandingkan wasi' dengan alim. Alim tu maksudnya maha mengetahui, sebab Allah nak bagi tahu di mana pun tempat kita beribadah kepada Allah, Allah kata Allah tahu apa yang kita buat. Sebab walillahil masyriq wal maghrib, dia punya sandaran tu adalah wasi'. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, sandarannya adalah alim. Sebab tuan-puan sekalian ada orang, okey, yang ni adalah tadabbur untuk kita yang tuan-puan sekalian, bukan untuk anda je, untuk kita semua. Ada orang yang dia kata dia nak beribadat kepada Allah. Dia nak beribadat kepada Allah. Tetapi tuan-puan sekalian, mereka sebenarnya tidak menghadapkan dirinya. Dia tidak menyediakan hatinya betul-betul untuk menghadap Tuhan yang satu. Dia buat pergerakan ibadat tu. Dia angkat takbir, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud. So nampaklah tanda-tanda dia sedang beribadat. Tapi hatinya tidak turut sama beribadat kepada Tuhan yang dia duk sebut-sebut dekat dalam dia punya sebutan dekat dalam solat tu. Dia sebut Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Dia sebut Rabbana lakal hamd. Dia puji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sebut-sebut tetapi hatinya tidak turut sama beribadah kepada Allah. Seolah-olah fizikalnya bergerak tetapi hatinya tidak memperakui pun apa yang dilakukan. Seolah-olah sekadar untuk melunaskan satu pergerakan saja tapi tidak betul-betul beribadat. Seolah-olah tidak berlakunya tidak berlakunya tuwallu fasamma wajhullah. Tidak menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, aku mungkin tahu, aku mungkin nampak kamu itu betul-betul memaknakan yang bumi Allah tu luas, kau boleh beribadat. Tapi jangan sangkakan yang aku tak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Ya betul, secara zahir aku nampak pergerakan yang sangat cukup sempurna, rukunnya. Pergerakannya komplit, cantik, kemas. Tapi aku mengetahui apa yang benar-benar kamu lakukan. Kamu cukup marah bila mana orang halang kamu masuk masjid. Tapi tujuan besar masuk masjid adalah untuk benar-benar ingat Allah. Sebab itulah Allah tak berhenti dalam ayat 114 sebelum ni menghalang masuk masjid saja.
Tapi yang lebih besar daripada menghalang masuk masjid adalah menghalang orang daripada menyebut nama Tuhan, mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu adalah benda yang paling besar sekali. Masjid itu satu hal dah, tapi yang lebih besar daripada itu adalah memperingati nama Allah ataupun memperingati Allah itu sendiri. So kalau kita dah mampu untuk mengerjakan ibadat di mana saja sebab Allah itu luas rahmatnya, sepatutnya kita ambil peluang itu untuk lagi banyak ingat Allah. Sepatutnya setiap pergerakan itu makin menyebabkan kita beringat kepada Allah. Sebab apa Allah kata patutnya perkara itu berlaku? Sebab Allah kata aku tahu. Ada orang yang beribadat tapi dia tak ingat pun aku sebenarnya, dia ingat benda lain. So dalam masa yang sama, ayat 114 atau 15 seolah-olah memarahi orang-orang yang menghalang orang nak masuk rumah ibadat dan juga menghalang orang untuk mengingati Allah. Tapi at the same time untuk orang yang nampak seolah-olah tuan-puan sekalian dia tu baik, dia menunaikan solat sebagainya, jangan sangkakan Allah tak tahu apa yang sebenarnya kita buat. So tujuan utama ibadat adalah untuk zikrullah, untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau perkara itu tidak berlaku, seolah-olah tuan-puan sekalian tak ada beza pun dan tak ada guna kita nak marah kerana orang itu menghalang kita untuk ingat kepada dia. Sebab dalam keadaan tidak dihalang sekalipun kita tak ingat juga kepada dia. Sentak pula ayat ni kan tuan-puan sekalian. Kita duk marah orang halang kita masuk masjid. Tapi kita tiba-tiba kita duk marah orang yang halang kita untuk ingat Tuhan. Tapi dalam keadaan kita tidak dihalang untuk ingat Tuhan, tuan-puan sekalian, kita tak beringat pun kepada Tuhan. Sebab tu ada alim. Allah tu maha mengetahui apa yang kita buat. So itu konteks pertama tuan-puan sekalian. So nak katanya konteks pertama Allah itu mengetahui apa yang kita buat sebenarnya. Betul-betul tak kita itu menggunakan situasi kita boleh beribadah kat mana-mana tu kita betul memanfaatkan ke tidak untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konteks pertama alim. Konteks yang kedua berkenaan dengan al-alim ni tuan-puan sekalian ataupun alim dalam ayat ni adalah Allah nak bagi tahu dalam bumi Allah ni luas, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam keadaan ramai orang beribadah di setiap pelosok tempat. Jangan sangkakan, susahlah macam ni. Bukankah kalau semua orang centralize dekat rumah ibadat, maka Allah senang nak tengok, nak berikan perhatian. Dia ramai, dia tengah beribadat pada Allah. Senanglah nak pantau. Sebab semua in one place, semua dekat dalam satu tempat yang sama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, di setiap pelosok dunia ni manusia beribadah, tak kira di mana sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap hamba dia. Maksudnya dengan melatanya manusia beribadah kepada Allah kat muka bumi ni tidak mengurangkan pun pengawasan Allah untuk mengetahui apa yang manusia lakukan. Dahlah Allah tahu yang manusia tu ada yang beribadat ataupun tidak dalam keadaan luas begitu. Bukan sekadar Allah tahu apa yang manusia buat je. Allah juga mengetahui apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh manusia. So Allah mungkin boleh tahu apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah pergerakan-pergerakan tertentu dalam ibadat. Tapi Allah bukan sekadar boleh nampak dan tahu pergerakan semata-mata, tapi Allah tahu apa sebenar yang kita buat. So dalam bahasa mudah, Allah tahu kita ikhlas ke tidak beribadah kat dia. So tuan-puan sekalian, maksudnya tuan-puan sekalian hari ni, janganlah kita ni terlalu selektif. Kita tak dapat nafikanlah tuan-puan sekalian, dekat masjid ni, dia punya mood dia punya suasana dia akan menyebabkan kita mudah nak beringat kepada Allah. Setuju tak setuju? Nak compare dengan rumah kita ni tuan-puan sekalian, mungkin barangkali nak compare dengan masjid ni lebih tenang sikit kita nak beribadat. Sebab dia ada suasana. Dia ada suasana dia. Tak dapat dinafikan lah tuan-puan sekalian. Tetapi jangan pula kita rigid. Jangan jadi rigid sangat. Maksudnya kita nak kena beribadat kat tempat tu je. Tidak. So nak katanya Allah suruh make use bumi Allah yang luas ni di mana saja tempat kita kena beribadah. Sebab tu tuan-puan sekalian, saya masih ingat pesan mak saya dulu. Kan? Sebab bila kita masuk sekolah asrama tuan-puan sekalian, masuk sekolah asrama, kita masuk sekolah agama pula, alhamdulillah tuan-puan sekalian, tarbiyah di sekolah akan menyebabkan kita boleh bangun awal setiap pagi. Masuk asrama tuan-puan sekalian, kita all by ourselves. Semua kena berdikari. Bangun pun kena bangun sendiri, tak ada orang kejut tuan-puan sekalian. Lepas tu tuan-puan sekalian, dalam keadaan toilet tu sikit, lepas tu ramai pula student kat sekolah, maka bangun subuh tu kalau nak mandi, kena berebut. Kalau boleh kena masuk toilet tu orang yang paling awal sekali. Supaya kita ni tak berebut dengan orang lain. Kan? So tuan-puan sekalian, mungkin kat sekolah kita boleh bangun subuh berjemaah dekat surau, dekat masjid. Masya Allah, hebat kita. Kan?
Setiap waktu kita berjemaah dekat sekolah dulu. Disebabkan apa? Ada disiplin. Kalau warden dapat tangkap kita ni solat kat bilik, habis kita. Kena ambil tindakan tata tertib. Kena ambil tindakan disiplin. So kita menjadi orang yang sangat beragama dekat sekolah, tuan-tuan sekalian. Disebabkan mungkin barangkali disiplin yang telah diaturkan oleh manusia. Tapi tiba-tiba tuan-tuan sekalian balik ke rumah seolah-olah dah tak jadi dah macam orang yang kita jadi dekat sekolah satu ketika dah. Satu ketika pada sebelum kita balik rumah. Dekat sekolah, Masya Allah, cemerlang tuan-puan sekalian, ibadah tu awal waktu belaka. Tapi dekat rumah, balik rumah tuan-puan sekalian, dia lepas gerak. Subuh pun nak kena tunggu orang kejut dulu baru nak bangun. Satu hal dah. Yang kedua tuan-puan sekalian, kalau kata waktu subuh tu, kata tamat pukul 7.15, 7.10 baru nak solat. 7.10 baru nak solat. Kalau Zuhur tu tamat 4 suku petang hari ni, kalau Zuhur tu tamat asar masuk 4 suku, 4.10 baru nak solat. Gitu. Nak kata ni seolah-olah macam waktu kat sekolah tu kau sembah siapa sebenarnya? Gitu. Waktu kat sekolah tu kau sembah siapa? Bila tanya kau sembah apa kat sekolah dulu, kau sembah Allah. Sembah Allah. Jadi kalau kata sembah Allah, Allah tu bukan ada kat sekolah saja. Gitu. Pesan mak saya tuan-tuan sekalian, saya masih ingat sampai sekarang. Ayah saya dengan mak saya dia kata apa? Kat rumah ni, kena buat benda yang sama lah macam kat sekolah buat. Kalau kat sekolah boleh buat solat awal waktu, dekat rumah pun kena buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab dekat rumah ni pun ada Allah yang sama dengan apa yang kita sembah dekat sekolah tu. Bukan Tuhan ada dekat sekolah saja. So Allah yang sama juga berada kat rumah kita. Allah yang sama saja berada kat dalam mana-mana tempat kita berada. Sama ada kita bersendirian ataupun kita berada kat dalam ramai orang. Ramai orang boleh beraksi cemerlang dalam ibadahnya bila mana ada ramai orang pada waktu itu. Maka dia pun, nak tunjukkan kewarakannya, maka dia beribadah kepada Allah dengan sangat-sangat luar biasa hebat. Tapi waktu bersendirian, dia culas. So, kena ingat tuan-puan sekalian, waktu kita berseorangan dan kita beramai-ramai pun, dekat kedua keadaan ini, kita menyembah Tuhan yang sama. Dekat sekolah, dekat rumah, kita menyembah Tuhan yang sama. Dekat mana-mana tempat pun, dekat surau mall ke, dekat surau rumah ke, dekat masjid ke, kita menyembah Tuhan yang sama. Maka jangan sekali-kali kita membeza-bezakan keikhlasan kita beribadat semata-mata di mana lokasi kita berada. Ditentukan oleh di mana lokasi kita berada. So Allah kata keikhlasan itu hanya kerana siapa kita sembah, iaitu Allah. Bukannya di mana kita sembah. Boleh faham? Keikhlasan itu ditentukan oleh siapa yang kita sembah, iaitu Allah. Bukannya kepada di mana kita menyembah. So idea ayat 114, 115 ini membuang idea di mana. So menghalakan fokus kita kembali kepada siapa yang kita sembah, iaitu Allah. So bila Allah Tuhan yang disembah, maka di mana pun lokasi tidak menghalang kita untuk melakukan keikhlasan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, boleh faham ayat 115. Okay, baik. Maka tuan-puan sekalian, disambung ayat ke 116 ni dia ringkas je, kita boleh tengok terus. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka orang-orang musyrik berkata Allah mempunyai anak. So nak kata tuan-puan sekalian, nak kena masuk ke tidak? Tinggal 10 minit lagi. Okay, ingat lagi tak tuan-puan sekalian, pada kuliah sebelum ni saya kata ayat-ayat yang bermula daripada ayat 113, 114 ni menunjukkan kerenah-kerenah orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Ada kerenah mereka ni, mereka suka menyalahkan orang lain. Itu kerenah lah tu. Kerenah manusia. Suka menyalahkan orang lain, ditunjukkan pada model orang Nasrani dengan orang Yahudi. Ayat 113 ni. Kerenah seterusnya bukan sekadar mereka itu suka menyalahkan orang lain. Mereka juga suka menghalang orang masuk dalam masjid-masjid Allah. Menghalang orang untuk ingat kepada Allah. So ada kerenah seterusnya, 114. Lalu tuan-puan sekalian, ayat 116 ni pula datang lagi kerenah yang lain pada manusia. Apa kerenah mereka pula yang seterusnya ayat 116 ni? Kita bincang sikit-sikit tuan-puan sekalian. Kalau sempat kita habiskan. Kalau tak sempat kita tangguhkan pada sesi akan datang lah. Okay. Ayat 116 ni pula menggambarkan kerenah seterusnya. Kerenah seterusnya pula dia katakan wa qalu ittakhadallahu walada. Dia kata apa? Allah tu ada anak. Sudah pening kepala tuan sekalian. Dia kata Allah tu ada anak. Subhanah, bila mana perkara itu diperdengarkan oleh orang-orang musyrik. Dia kata orang musyrik ni kata Allah tu ada anak. Maka tuan-puan sekalian, awal-awal lagi Allah minta kita sebut Subhanah. Maha suci Allah untuk mempunyai anak. Maka Allah tu tak ada anak lah tuan-puan sekalian.
ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan dialah yang mempunyai segala yang di langit dan di bumi, semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Baik, ayat 116 ni tuan-puan sekalian, kalau saya nak buat relationship dengan ayat sebelum ni, ayat 116 ni seolah-olah memberikan alasan. Seolah-olah orang-orang yang telah dimaklumkan bahawasanya kita boleh sembah Allah kat mana-mana tempat ni, bumi Allah ni luas, di mana pun tempat kita berada kita boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-puan sekalian, datang ayat 116 ini seolah-olah menggambarkan alasan. Menggambarkan alasan. Alasan kenapa saya katakan alasan? Sebab tadi Allah kata Allah itu maha luas rahmat dia. Jadi ada orang, sebab tuan-puan sekalian, orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Muhammad ini, mereka bukan orang-orang yang tak cerdik. Mereka orang yang sangat illiterate dan sangat educated. So mereka suka based on logik akal. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau kita baca juzuk yang ke-30, surah An-Naba, surah-surah lain, surah An-Naba khususnya, kita akan nampak tuan-puan sekalian, mereka susah sangat nak percaya tentang hari kiamat ni, sebab mereka menggunakan logik tertentu. Surah An-Naba, surah An-Nazi'at, mereka menggunakan logik. Betulkah hari kebangkitan yang boleh berlaku? Sedangkan kalau kalau tulang dah hancur menjadi debu, dia bercampur dengan partikel lain, possible ke Allah nak kembalikan debu-debu tulang tu tadi kepada pemilik asal, sedangkan debu-debu tu tadi telah bercampur dengan debu-debu lain? Kalau tepung bercampur dengan tepung cap A, tepung cap B bercampur dalam satu tempat yang sama, kemudian diarahkan untuk diasingkan semula tepung A dengan tepung B, setelah ia bercampur dalam satu dulang, kan dia susah, mustahil. Maka dia menggunakan logik, debu tulang manusia yang dah hancur ni dah bercampur dengan benda lain. Bolehkah bila Allah nak bangkitkan semula, Allah kembalikan debu tu kepada pemilik asal? Nak asingkan tu mustahil. Kalau ikut kuasa kita, kalau ikut logik kita. So diorang menolak idea hari kiamat sebab tak kena dengan logik diorang. Tak kena dengan logik diorang. So sama juga dalam ayat 115. So bila mana Allah bagi tahu bumi Allah ni luas, Allah punya rahmat Allah tu luas, tambah-tambah pula dapat makluman Allah itu Ahad, Allah itu Esa, tunggal, maka dia orang tak boleh brain. Boleh ke Tuhan yang satu mengawal selia dan memberikan rahmat kepada seluruh manusia yang berada kat seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? So dia orang punya logik, kalau Allah kata Allah itu luas rahmat dia, macam mana Allah yang tunggal boleh memberikan rahmat kepada seluruh manusia dekat muka bumi ni? Sempat ke Allah? Begitu, dia punya logik yang begitu. Sempat ke? Logik ke begitu? So bila mana itu yang menjadi logik akal mereka, maka kalau kata nak membenarkan apa yang didakwakan pada ayat 115, mereka memunculkan idea. Dia kata mungkin barangkali Allah tu ada wakil kot. Itu. So idea diorang adalah Allah ni mungkin barangkali ada wakil dia. Mustahil lah kan Allah yang Esa, Allah yang tunggal boleh mengawal selia seluruh manusia yang beribadah kat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh memberikan rahmat kepada manusia yang sedang beribadah kepada dia dalam keadaan ramai tengah beribadah kepada Allah pada waktu itu. So bagi diorang dia memunculkan logik mesti Allah itu ada wakil. Dan nampak dah tuan-puan sekalian ayat perkaitan ayat 115 dengan 116. So idea dia orang adalah dia punya sangkaan itu adalah Allah tu ada wakil dia. Allah tu ada wakil. So sebab itulah tuan-puan sekalian, bila dia ada macam tu, dia kata mungkin wakil Allah itu adalah diwakili oleh anak dia kot. Sebab itulah dia kata wa qalu ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak ataupun Allah mempunyai anak. Ittakhadha ni maksudnya ambil. So dia bukan tepat mempunyai, tapi dia kata ambil. Wa qalu ittakhadallahu walada, kita kata mereka berkata Allah ada mengambil anak. So dia punya sebutannya adalah Allah ada mengambil anak. So anak ni adalah seolah-olah sebagai wakil lah. Sebagai wakil. So dia kata possible ayat 115 tu bila mana Allah tu ada wakil dia. So mudahlah Allah nak buat kerja. Itu idea dia. Sebab tu tak pelik tuan-puan sekalian, orang-orang Yahudi ni tuan-puan sekalian, mereka mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. So orang Yahudi mereka menganggap bahawasanya idea Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh bagi rahmat kepada sekalian alam itu dengan ada wakil. So bagi orang Yahudi punya kepercayaan, mereka mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah. Manakala orang Nasrani tuan-puan sekalian, dia mengangkat Nabi Isa sebagai anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrikin tuan-puan sekalian, dikatakan orang musyrikin, contoh macam di Mekah juga tuan-puan sekalian,
Dia kata dia mengangkat pula malaikat-malaikat itu sebagai anak perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So nampak tak? Bila mana mereka diperlihatkan, mereka diperdengarkan tentang kuasa Allah yang mencakupi segenap sudut, luas, banyak, mencakupi segenap sudut, luas dan sebagainya, mereka katakan logiknya Allah tu ada wakil. So wakil tu mungkin datang dalam bentuk anak. Sebab tu ada agama-agama tertentu ni tuan sekalian, macam Yahudi, Nasrani, orang musyrikin. Mereka menyatakan macam Yahudi, Nabi Uzair. Orang Nasrani kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Orang musyrikin pula dia kata malaikat tu anak perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab dalam surah Al-Baqarah tuan-puan sekalian kita akan jumpa. Bahkan pernah jumpa pun dalam ayat sebelum ni. Ke belum sampai? Tak pasti saya tuan-puan sekalian. Kan mereka tu kan menolak Nabi dan mereka mendakwa, kalau katakan dia punya dakwaan adalah kalaulah apa yang Nabi sampaikan itu benar, kenapa mesti dipilih orang yang menyampaikan kebenaran itu datang daripada kalangan orang yang sama macam kami, iaitu manusia lah. Mereka tak boleh terima orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah manusia. Kalau kita baca surah Al-Furqan, kita akan nampak lagi jelas penentangan mereka terhadap, mereka tak boleh terima yang menyampaikan kebenaran itu adalah manusia. Sebab itu mereka sendiri mengharapkan kalaulah apa yang disampaikan itu benar, sepatutnya yang menyampaikan perkara ini adalah malaikat. Dan dalam surah Al-Baqarah tuan-puan sekalian, saya tak berapa ingat kita dah bincang dah lalu ayat itu pun ataupun belum. Okay? Tapi ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah, waktu mereka mengharapkan malaikatlah antara ejen yang menyampaikan pesan-pesan kebenaran ini, mereka siap bagi tahu pula malaikat mana yang mereka harapkan untuk nak menyampaikan kebenaran. So dia boleh cakap pula pada waktu itu, kalau kata malaikat, ialah kami percaya kalau kata malaikat menyampaikan kebenaran, mungkin mudah sikit kami nak beriman. So satu dia kata malaikat. Tapi dalam masa yang sama, bila dia kata malaikat yang mereka harapkan, mereka boleh pilih pula. Kalau boleh, bukan Jibril lah yang menyampaikan kebenaran tu. Kalau boleh, Mikal. Disebutkan dalam ayat tersebut, Mikal. Mereka kata kalaulah malaikat nak turun untuk menyampaikan kebenaran, jangan Jibril. Kalau boleh yang menyampaikan kebenaran itu adalah Mikal. Mikal itu bermaksud malaikat Mikail, dia kata. Biar malaikat Mikail yang turun menyampaikan kebenaran kepada kami. Gitu pula. So dia tolak idea Rasul itu daripada kalangan manusia. Manusia tak layak untuk menyampaikan kebenaran seagung ini, maka malaikat yang layak untuk menyampaikan. Malaikat yang layak menyampaikan tu pula tuan-puan saya, dia kata mesti malaikat Mikail. Okey, siapa ada jawapan? Kenapa dalam banyak-banyak malaikat dia sebut dengan jelas dalam ayat tu dia nak Mikal, dia nak malaikat Mikail. Kenapa? Kenapa malaikat Mikail? Siapa ada jawapan? So ini penutup lah kot tuan-puan sekalian. So kita basically kita dah bincang lah apa yang kita nak, apa gist ataupun apa mutiara besar daripada ayat 116 ni. Kenapa mesti Mikail? Ada respon tak? Okay. Ada tak? Kita tengok kat ruangan komen. Kita ada. Tak ada tuan sekalian. Okey, baik. Kenapa dia minta kenapa dia minta malaikat Mikail? Sebab tuan sekalian, malaikat Mikail mereka percaya malaikat yang membawa rezeki. Malaikat yang tugasnya membawa rezeki. Jadi mereka betul Puan Mariam kan? Puan Mariam. Sebab rezeki. So malaikat Mikail adalah malaikat yang membawa rezeki. So sebab lambat tadi tuan sekalian sebab dia kalau kita live ni mungkin dia live dalam 10 ke 15 saat. So mungkin saya tak sabar tunggu 10 saat tu. Betul Puan Mariam, Puan Farah, iaitu sebab rezeki. So dia kata alang-alang kalau kata nak sampai ke kebenaran tu biar malaikat Mikail lah alang-alang dia turun bawa kebenaran untuk disampaikan kepada kami ni, mesti dia bawa rezeki sama. Sebab tugas dia menyampaikan rezeki. So nak kata ni tuan-puan sekalian, mereka masih lagi tak boleh buang idea materialistik mereka. Dalam bab penyembahan pun tuan-puan sekalian, dalam bab beribadah kepada Allah pun tuan-puan sekalian, mereka boleh memalikkan lagi bab urusan-urusan harta. Bab urusan kemewahan ni boleh bercampur lagi dengan bab-bab penyembahan kepada Tuhan. Punyalah zalim manusia. Sebab itulah tuan-puan sekalian, mereka sebenarnya bukan ada masalah dengan manusia ke tak manusia menyampaikan kebenaran tu. Sebab dalam kepala mereka, selagi mana apa yang diseru itu tidak menunaikan personal interest dia untuk nak memiliki banyak harta benda untuk mewah, maka mereka beranggapan semua itu adalah benda yang tak benar berlaku. So benda itu akan dikonsider benar bila mana perkara itu memenangkan apa personal interest yang dia ada. Personal interest yang dia ada.
So kalau benda itu memberikan benefits kepada kewangan dia, okey, yang ni betul. Kalau benda itu memberikan benefits kepada fame dia, kepada populariti dia, maka benda itu betul. So jangan sampai tahap kita nak beribadah kepada Allah masih lagi dipengaruhi oleh benda-benda ni. Sebab tu, okey, yang ni teguran agak padu. Kebetulan lah, cantik sikitlah penutup kita hari ni kan. Sebab itulah tuan-puan sekalian. Sebab kita dah tadabbur ayat ni supaya jangan ada perkara yang materialistik kita palitkan dengan bab-bab penyembahan kepada Tuhan. Nak beribadah kepada Allah ni tak ada ditentukan pun dengan harta benda, dengan kemewahan, tak. Sebab tu tuan-puan sekalian, perbetulkan pada hari ini. Macam nak cakap, saya sebutlah tuan-puan sekalian. Pernah dengar tak? Kita digalakkan ataupun diajarkan oleh seseorang, doalah kepada Allah supaya jadi kaya. Supaya apa? Supaya lepas ni kalau kau kaya, kau boleh bersedekah dengan banyak. Pula dah. Doalah kepada Allah supaya kau tu jadi kaya. Supaya apa? Supaya kau ni bolehlah pergi, kau ada financial freedom, kau bebas, tak perlu pergi kerja, kan? Kau boleh banyaklah beribadah kepada Allah. Sedih ya saya dengar tuan-puan sekalian dakwaan-dakwaan sebegini. Minta kepada Allah jadi kaya. Sebab apa? Supaya lagi mudah nak sedekah. Betul, secara pendengaran sepintas lalu nampak macam betul. Tapi sejak bila pula nak beribadah kepada Allah, iaitu beribadah dalam bentuk sedekah tu, nak kena tunggu jadi kaya baru nak sedekah? Adakah dengan kita ada mewah dan kekayaan baru kita nak sedekah? Kan? Sedangkan Allah menarik perhatian kita untuk bersedekah ni tak perlu pun kena tunggu ada benda yang banyak, duit yang banyak baru nak bersedekah. Allah suruh kita kejar tuan-puan sekalian, kejar benda tu sebab kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu benda yang lagi mahal daripada duit yang kita ada. Okay? Itu benda yang lagi mahal, benda yang lebih berharga daripada apa yang kita ada pada hari ini. Redha Allah tu benda yang paling berharga nak dibandingkan dengan benda apa yang kita ada pada hari ini, tuan-puan sekalian. Kan? So berhenti-berhentilah tuan-puan sekalian ya. Nak buat ibadah tu biar ikhlas. Jangan sekali-kali kita memalitkan benda-benda perkara-perkara kebendaan ini dalam ruang lingkup ibadah kita. Betul Puan Bayu, Puan ke Tuan Bayu Sabah, dia kata apa, tiada jaminan pun bila kaya kita akan dapat sedekah. Betul. Sebab ada je orang yang ada harta hari ni orang tak sedekah pun. Kan? Betul tak betul? So tidaklah menjadi syarat bersedekah itu kita kena ada. Kita kena berada. Tak. So kita, betul. Yang tu saya nak sampaikan, kesimpulannya adalah ibadah bersyarat. Sejak bila pula Allah punyalah gambarkan keluasan rahmat dia boleh beribadah kat mana-mana tempat, tiba-tiba kita punya pemikiran yang cetek meletakkan material-material tertentu untuk nak bagi tahu bahawasanya kalau ada benda tu barulah kita mudah nak beribadat. Sejak bila? Maka hati-hati ya tuan-puan sekalian, kita kena perbetulkan konsep ni. So bila kita kata ada orang musyrikin yang nakkan malaikat turun tapi dia pilih pula malaikat Mikail, jelas tuan-puan sekalian, dia nak beribadat, dia nak, kalau boleh nak terima ibadat tu, mestilah ibadat itu memberikan dia kemenangan ataupun memberikan ataupun berpihak kepada personal interest dia. So lagi banyak dia beribadah, makin kaya dia sebagai contoh. Makin banyak dia terima agama Allah, makin kaya dia sebagai contoh. Makin mewah hidup dia. Sebab itulah solat ke, doa ke, kita buat tu bukan sebab nak benda tu. Tapi kita solat, kita berdoa, kita bersedekah, kita solat sunat semata-mata kerana Allah. Bukan sebab solat sunat duha. Tadi kan yang bakit kan. Bukan sebab solat sunat duha tu sebab nak murah rezeki. Itu dah seolah-olah meletakkan elemen kebendaan dalam ibadah kepada Allah yang suci. Ibadah tu suci tuan-puan sekalian, tapi kita cemari. Sebab itulah saat ada dakwaan wa qalu takhadallahu walada, benda pertama yang Allah suruh kita sebut adalah subhanah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Beribadah kepada Allah itu adalah benda yang sangat sacred, sangat suci. Jangan cemari dengan benda-benda kotor yang bersifat kebendaan dan kemewahan dunia semata-mata. Jangan. Buat solat kerana Allah, solat duha tu kita kata lillahi ta'ala, bukan lil malan, bukan kerana harta benda. Kita niatkan kerana Allah. Tiba-tiba kita buat benda tu semata-mata tengok nak tunggu bila nak jadi kaya. Bukan, hati-hatilah tuan-puan sekalian. Kan? Solat, doa, solat sunat ke, semua tu bulat kerana Allah. Bulat kerana Allah, semua kerana Allah.
Bukan kerana kita nak tengok kesan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang tu biar urusan Allah. Biar Allah nak uruskan apa hak kita untuk kita dapat dalam beribadah kepada Allah. Sebab kita punya tugas kita adalah ikhlaskan bulat kerana Allah. Itu je yang benar kita kena buat. Okay? Ballahum ma fis samawati wal ard kullallahu qanitun. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. So begitulah tuan-puan sekalian. Maksudnya tidaklah menjadi keberatan based on perkaitan ayat 115 dengan 116, tidak menjadi keberatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menyebarkan rahmat kepada sekalian manusia yang beribadah di setiap pelosok dekat atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata bukan sekadar masyriqi wal maghrib je Allah kuasai, tetapi ballahu ma fis samawati wal ard. Allah kata untuk apa yang berada di langit dan juga di bumi, semua itu adalah benda yang Allah miliki. Kullullahu qanitun. Bukan sekadar Allah miliki, tetapi Allah kata benda-benda tu semua, setiap perkara yang berada di langit dan juga di bumi, dia tu semua tunduk kepada aku. Bukan aku tunduk kepada mereka. So bila mereka tunduk kepada aku, di saat kamu pula tunduk kepada mereka tu tadi, contoh harta benda kat muka bumi ni, kita tunduk kepada harta benda. Sedangkan tuan-puan sekalian, harta benda tu pula tunduk kepada Allah. So sebenarnya kita berharapkan kepada harta benda tu ke kita berharapkan kepada Allah sebenarnya? Kita berharap kepada Allah. Kan? Sebab Allah kata semua yang berada di langit dan di bumi milik dia. Dan Allah kata semua yang menjadi miliknya dia itu, yang menjadi milik dia tu semua tunduk kat dia. Tapi kita pula manusia cetek pemikiran, kita berharap kepada benda yang Allah miliki. Kan? Kita tunduk pula kepada dia, kita terlalu mengagungkan pula benda tu. Sedangkan benda tu pula tunduk kepada Allah. So kalau nak dapat benda tu sebenarnya, kita minta kepada benda tu ke ataupun kita minta kepada yang memiliki benda tu? Mestilah kita kena minta kepada yang memiliki benda tu. Bukan kepada benda tu, tapi yang memiliki benda tu. Sebab benda tu sendiri tunduk kepada Allah yang memiliki benda tu. Anda faham tak benda-benda tu? Pening pula banyak sangat perkataan benda-benda. Katakanlah duit sebagai contoh. Duit, nak bagi mudah faham. So duit tu, kita sangat berharap kepada dia. Kita tunduk kepada duit. Hari ini tuan-puan sekalian, mudah sangat manusia nak ditundukkan kepada duit. Manusia tunduk kepada duit. Tetapi tuan-puan sekalian, ketahuilah, duit tu sendiri tunduk kepada Allah. Duit tu tunduk kepada Allah. Tapi kita berharap kepada duit. So sebenarnya, kita, kalau istilah dalam cerita fikir tu, kita wrong number. Kita berharap kepada benda yang salah. Sepatutnya bila duit tu digambarkan oleh Allah, qanitun, dia tunduk kepada Allah. Ini contoh saja yang tuan-puan sekalian. Maka sebenarnya kalau kita nak benda tu, kita kena direct call kepada siapa yang memiliki duit tu. Ibaratnya tuan-puan sekalian, kalau kita nak sesuatu financial punya support, patutnya kita minta kepada bank. Tapi tuan-puan sekalian tidak. Kita tidak minta kepada bank sebagai contoh. Tak kenalah. Jadi, so kalau kita nak dapat benda yang kita mahukan, kita minta kepada channel yang sepatutnya. So Allah bagi tahu segala benda yang ada kat muka bumi ni, dekat langit, dekat bumi, Allah yang miliki dan mereka semua tunduk kepada Allah. Maka tahulah kita, setiap permintaan ke, setiap ibadah ke, yang kita kena cari bukanlah benda-benda yang kita nak, tetapi yang kita kena cari adalah Allah yang memiliki benda-benda itu semua tadi. Jadi wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Terima kasih pada semua yang menonton. Saya tengok tuan-puan sekalian tadi kita dapat reach paling tinggi kita dapat reach 149 orang tuan-puan sekalian pagi ni. Mana nak cari tuan-puan sekalian kuliah subuh yang boleh kumpulkan 149 orang. Barakallahu fikum. Terima kasih tuan-puan sekalian yang menonton tanpa gagal. InsyaAllah doakan saya dapat konsisten setiap minggu. Dan tuan-puan sekalian kalau boleh, saya nak minta je sebaik tuan-puan sekalian supaya boleh promosikan lagi, supaya lebih ramai boleh dapat mengikuti siri mingguan ni tuan-puan sekalian. Boleh like, boleh share, boleh ajak ramai-ramai tuan-puan sekalian. Bukan sebab kuliah ni bagus daripada saya, tidak. Tapi supaya ramai yang boleh dapatkan manfaat. Itu tujuan saya. So bila pagi-pagi kita berkumpul ni, bila ramai ada tuan-puan sekalian, dia jadi meriah sikit. Kalau ikutkan 149 orang tu dah meriah dah. Tapi kalau lebih ramai tuan-puan sekalian, mudah-mudahan lah tuan-puan sekalian lagi ramai yang dapat manfaat. Okay? Bukan sebab saya, tapi sebab kita nak menyebarkan manfaat tu insya-Allah. Okay? So insya-Allah jangan lupa setiap minggu ini temu janji kita. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita diberi kekuatan untuk saya menyampaikan, satu di pihak saya menyampaikan. Saya sempat study. Yang kedua adalah kita semua dapat kekuatan untuk istiqamah mengikuti majlis ilmu insya-Allah. Terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian. Tak dilupakan kepada yang mereka yang sangat konsisten mencatat nota apa yang saya kongsikan daripada awal hingga akhir tadi. Saya nampak ramai yang berkongsi nota tadi tuan-puan sekalian. Alhamdulillah.
So mudah-mudahan setiap usaha itu tadi diganjari oleh Allah dengan pahala yang besar, dan setiap manfaat itu dikembalikan kepada yang berusaha itu tadi, insya-Allah. Barakallahu fikum kepada pendengar, pencatat semuanya sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah dan kita sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan-puan sekalian, saya mohon maaf atas segala ketelajuran bicara ataupun tersalah dalam menyampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup sesi pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Insya-Allah nanti membawa dengan geng-geng mak bawang tadabbur gulam ad-da'wah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Zaliha, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan jika dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.